Okey, sekejap lagi kita akan tengok satu persatu. Okey, apa itu CPR? Okey, pernah tak tengok bantuan kecemasan, okey, yang pernah diberi oleh Saint John, okey, PBSM, okey, bagaimana teknik-teknik kecemasan yang diberi semasa kepada orang mangsa-mangsa yang mengalami kesukaran bernafas. Okey. So, bagaimana? Okey, sama ada dia lemas, kita pernah tengok kan di dalam keadaan yang lemas. So, apa itu CPR sebenarnya? Okey. CPR dalam bahasa yang panjangnya adalah resusitasi kardiopulmonari ataupun dalam bahasa Inggeris cardiopulmonary resuscitation. Okey, yang ini ya. Yang mana CPR ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada, okey, di bahagian dada, hembusan dan ke dalam mulut. Maksudnya tekan dekat bahagian dada, okey, kemudian hembus di dalam mulut. Okey. Sebab apa? Kita nak kembalikan dia punya dekupan jantung. Kadang-kadang dekupan jantung dia terberhenti tiba-tiba. So, kita akan bagikan CPR. Okay, bukan semua orang boleh bagi CPR ni ya. So, CPR ni hanya boleh diberi kalau kamu betul-betul belajar bagaimana kaedah yang sebenar semasa CPR. Okey, so apakah situasi yang memerlukan CPR? Yang pertama jika individu tu kamu nampak dia tak bernafas. Tak ada pernafasan yang keluar dekat dia punya hidung. Okey, ataupun jika seseorang tu dia tak ada degupan jantung. Okey, degupan jantung dia tak kamu tak dengar dup 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 tak ada. Okey, ataupun jika seorang individu tidak memberikan respon, tak ada rasa. Kamu panggil, "Min, oh Min." Tak ada. Tak ada suara, tak ada apa-apa reaction. Kadang-kadang kalau kita cubit pun dia dah Tapi yang ini mangsa tersebut tidak memberi respon. Okey, itu adalah keadaan individu yang memerlukan CPR. Okey. So, itu keadaan individu. Kita nak tengok sama ada orang tu perlu sebagai CPR ke tidak. Sebagaimana pula keadaan yang menyebabkan orang itu perlu diberikan CPR. Okay, contohnya dia terkena serangan jantung. Okay, renjatan elektrik. Sama ada lemas dekat pantai, mandi kat pantai. Okay, terkena pahanan petir. Okay, ini adalah punca-punca keadaan yang memerlukan CPR. Okey. Kemudian, okey, adakah kamu tahu, okey, bagaimanakah kaedah yang sebenarnya, okey, digunakan di dalam CPR ini. So, CPR ialah kaedah dia mudah, okey, dia tak perlukan apa-apa pun sebarang barang peralatan, okey, yang mana semua orang digalakkan, okay? Digalakkan untuk mempelajari macam mana kaedah yang sebenar untuk melakukan CPR. Bukan semata-mata kita tunggu doktor, kita tunggu paramedik, baru kita boleh dibagi CPR. Tak, semua orang boleh. Tapi dengan kaedah yang betul. Tapi kalau dah kamu ya, saya pandai, saya boleh buat. Tapi kaedah tiba-tiba dia nak tunjuk handal lah. Tapi sebenarnya dia pun tak tahu. Bila orang yang tak ada ilmu ini, dia nak juga buat, kemungkinan ya, yang pertama sekali, tulang rusuk mangsa tersebut boleh patah. Okay? Yang mana ataupun udara yang kamu hembus tu tak sampai dekat peparu dia. So lepas tu kita akan jadi lambat untuk memberikan bantuan. Sepatutnya orang tu boleh diselamatkan, tapi kita tak nak, kita salah teknik. Salah teknik semasa memberikan kaedah CPR. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama, periksa respon mangsa. Kamu cakap dah, "Min, okey ke? Tolong." Sambil tu suruhlah sesiapa untuk telefon talian 999. Bukan kamu yang call, kamu yang ber-CPR. Jangan. Okey, bantuan orang lain di sekeliling. Okey. Kemudian kamu kena buka saluran pemasaran seperti ini. Buka saluran pemasaran, dongakkan dia.
baring, okey, kemudian dongakkan kepala dia ke atas, lepas tu angkat dagunya pun ke atas sebab apa? Untuk buka salur pernafasan. Okey, kemudian kamu periksa sama ada mangsa tu ada nafas ke tidak. Ataupun kamu akan dengar bunyi hembusan. Macam tu. Adakah ada hembusan dekat daripada mulut ataupun hidung ataupun kamu boleh tengok apa? Dekat dia punya bahagian dada. Okey, kalau dia bergerak, maksud dia masih lagi ada pernafasan. Okey, kemudian, okey, yang ini. Tekanan dada. Okey, bagaimana kamu nak bagi? Pastikan kedudukan tangan kamu seperti ini. Seperti ini. Okey, seperti ini. Okey, seperti ini. Okey, pastikan kamu letakkan dekat mana? Okey, kalau kamu kira dekat tulang rusuk ni yang kat bahagian tengah. Okey, dekat bahagian tengah yang mana kalaulah, okey, tadi kan kamu periksa dia ada bernafas ke tidak. Okey, kalaulah kamu tengok dia tak ada pernafasan, okey, tak ada denyutan nadi. So, tolong bagi teknik tekanan dada. Sebab apa? Kita nak bantu untuk peredaran darah terus ke mangsa. Okey, terus ke mangsa. So, bagaimana kamu nak letak? Letakkan tapak tangan kamu di bahagian tengah dada mangsa dengan memastikan tangan kamu lurus, tegak. Yang ini, macam keadaan orang ini. Okey, tegakkan badan kamu. Okey, tegakkan badan kamu. Kemudian, tangan kamu antara jari kamu diselangkan. Okey, yang tadi kan kamu dah dongakkan kan? Okey, kamu kena bangun sikit, janganlah kamu pula yang duduk. Bangun dan condongkan badan kamu sedikit ke depan dengan bahu kena tegak. Okey, kena tegak dan tekan ke bawah lebih kurang 5 cm. Maksudnya, tekan tu 5 cm. Lebih kurang lah 5 cm. Kamu tak ambil cikgu 5 cm tu macam mana? Tengok pembaris macam mana 5 cm. Dan jangan lebih daripada 6 ya. Kalau itu kamu dah mungkin kamu boleh patahkan tulang rusuk dia. Okey, lepaskan tekanan tangan pada dada mangsa dan biarkan dia kembang semula. Lepas tu, lakukan tekanan tersebut pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Maksud dalam 1 minit 100 hingga 120. 1, 2, 3. Dalam 1 minit. Okey, 100 hingga 120 tekanan. Okey, kemudian kalau tak ada respon, so kamu tolong bagikan bantuan pernafasan mulut ke mulut. Okey, macam mana? Okey, kalau tak ada pernafasan juga, picit hidung dia. Okey, picit hidung dia dan hembuskan macam orang ni buat Macam orang ni buat. Okey, dia hembuskan ke dalam mulut selama 1 saat. Okey, lepas tu langkah ni sebab apa? Sebab dia nak bantu oksigen masuk dalam trakea terus ke paru dan pastikan nafas yang kamu udara yang kamu bagi yang kamu hembuskan itu pastikan mencukupi. Okey, kalau tak mencukupi bahaya kepada mangsa. Okey. Kemudian tekanan yang dada kamu buat tu okey, kamu buat 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan. 30 kali hembusan 2 kali. 30 kali 2 kali hembusan secara berulang. Continuously, secara berulang. Okey, sampailah mangsa sedar. Kalaulah mangsa dah boleh bernafas tapi dia tak lagi sedar, kamu kena ubah mangsa kena iringkan. Iringkan ni maksudnya kena ketepikanlah badan dia dalam keadaan mengiring. Okey. So, itulah cara bagaimana kamu dah buat CPR. Okey, bagaimana ada 5 langkah yang tadi. Okey, saya ulang lagi sekali. Yang pertama, kamu kena periksa dia punya denyutan. Kamu kena periksa dia punya kamu tengok respon dia. Ekol 99, buka saluran pernafasan. Okey, buat tekanan dada, buat hembusan, bantuan pernafasan. Kemudian, kamu buat tekanan 30 kali dan 2 kali hembusan berlarutan, sentiasa secara berulang. Okey, secara berulang. Okey, apa pentingnya CPR ini? Okey, CPR ini ada 2. Okey, yang pertama tekanan dada yang kamu bagi tadi, yang pertama untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan, dan selain daripada itu, hembusan mulut ke mulut supaya mangsa tadi dapat menerima gas oksigen ke paru.
Kalau oksigen ni penting ya. Kalau oksigen ni tak sampai dekat badan, okey, melalui saluran darah, dia tak boleh sampai ke otak. Bila tak sampai ke otak akan menyebabkan kerosakan otak. Otak ni adalah kita punya komputer lah, macam CPU. CPU kalau rosak saja CPU ini, alamatnya tak hidup lama lah kamu. Tak hidup lama satu, ataupun kamu akan jadi OKU. Okey. So, practice formative 2.1. Okey. Okey. Apa yang kamu belajar dalam bab ini? Okey, yang pertama mengenai dia kata praktis formatif 2.1, terangkan maksud CPR. Okey, terangkan maksud CPR. Apa itu CPR? So, sebelum kita pergi kepada praktis formatif 2.1. Okey, di sini cikgu nak ajar ya. Macam mana cikgu panjangnya cikgu nota, nak buat macam mana ni. Okey, yang pertama, tenang aja, cikgu tak nak banyak. So, yang pertama kamu tulis tarikh hari ni. Okey, hari ni hari apa? Okey, hari ni hari Isnin. So, Isnin. Tulis cantik-cantik. Isnin 1 hari bulan 2 2021. Okey. Bab 2, bantuan kecemasan. Semua orang ikut saya ya, tulis ya. Okey, tulis dalam buku nota panjang, sambung daripada bab 1 hari tu. Okey, yang pertama kamu belajar 2.1 adalah CPR. Okey, CPR. Terus ni kamu tulislah apa maksud CPR. Okey, tuliskan maksud CPR. Okey, gabungan teknik. Okey, gabungan teknik kamu tulis. Gabungan. Tengok yang dekat dalam buku teks. Okay? Gabungan teknik, tekanan. Okay, tekanan. Dekat mana? Dekat mana? Di bahagian dada. Okay, kita ada dua. Satu dekat bahagian dada. Satu lagi kat mana? Hembusan. Hembusan kat dalam mana? Hembusan ke dalam mulut. So ada dua lah. Okay. CPR ni. Okay. Kemudian kamu buat yang ini. Okay. Situasi yang memerlukan CPR. Macam mana kamu nak tahu CPR ni kamu nak lakukan dekat siapa? CPR. Okay. Apa keadaan dia? Okay. Yang pertama, yang ini kamu cakap tentang apa tadi? Keadaan. Okay, keadaan individu. So, daripada keadaan individu ni, okay, kamu boleh buatkan lain. Keadaan individu yang kena CPR tadi macam mana? Okay, dekat sini kamu tulislah. Ada berapa tadi? Ada 3 kan? So, yang pertama kamu tengok tadi, okay, kamu tengok tidak bernafas, tidak memberi respon. Okay, tidak bernafas. Tidak bernafas. Tidak memberi respon. Okay, tenang saja nota. Tak payah susah. Asalkan kamu yang faham. Okay, tiada degupan jantung. Betul tak? Ataupun nadi. Okay. Yang kedua tadi kamu belajar apa? Dia punya situasi CPR. Okay, bagaimana kamu nak bagi situasi ni dekat mana? Masa bila? Okay, tadi apa? Terkena serangan jantung. Serangan jantung. Apa lagi tadi? Lemas. Okay, lemas. Okay, lagi apa? Selain daripada itu, serangan jantung, lemas, renjatan elektrik panahan peti. Renjatan elektrik panahan peti. Okey, renjatan elektrik dan satu lagi apa? Panahan peti. Okey, kemudian kamu belajar apa tadi? Kaedah. Ini pula kaedah. Dekat kaedah tadi ada berapa banyak kaedah? Ada 5 kaedah. So, kamu buatlah satu persatu. Okey, kaedah yang pertama apa? Okey, yang pertama. Kamu tulislah kaedah yang pertama. Tadi kata periksa respon.
Okey. Pakai pen lain. Periksa respon. Okey, nombor 2 kamu nak buat apa tadi? Lepas kamu periksa respon, kamu buka saluran pernafasan. Buka saluran pernafasan. Ikut cikgu tulis ya. Ikut semua ikut. Okey, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Lepas tu nombor apa? Kamu buat tekanan dada. Betul tak? Kamu beri tekanan dada. Tekanan dada tadi berapa? Tekanan dada 100 hingga 120 bantuan pernafasan. Tekanan dada, bantuan pernafasan. Tulis tekanan dada, bantuan pernafasan. 2 ni lah. Yang penting. Pernafasan. Okey, last sekali. Barulah kamu buat apa tadi? Kamu buat apa tadi? Okey, last sekali kamu bagikan tekanan dada sebanyak 30 hingga 30 kali. 2 kali hembusan. Okey. 30 kali tekanan, 20 kali, 2 kali, 20 kali banyak sangat. 2 kali hembusan. Okey, yang ini yang kamu kena buat. Okey, kemudian kita juga dah diajar kenapa perlu CPR. Yang pertama tadi apa? Pentingnya menghasilkan peredaran darah, menerima oksigen. Menghasilkan, tulislah sambung lagi, tengok nota cikgu. Okey, kepentingan. Okey, kepentingan CPR. Okey, apa kepentingan dia? So, kamu tulislah. So, tak ada susah-susah. Buat simple. Sebab apa? Kamu yang baca. Bantuan pernafasan dan peredaran oksigen. Bantuan apa tadi? Cikgu pun dah lupa dah. Apa tadi? Ni. Menghasilkan peredaran darah. Okey. Menghasilkan peredaran darah dan menerima oksigen. Peredaran darah. Okey. Peredaran darah. Okey. Dan oksigen. Okey, gas oksigen. Peredaran kawak. Okey, gas, bantuan gas oksigen. Okey, 3 saja. Itu saja kerja kamu. Okey. Kemudian last sekali kamu buatkan praktis formatif 2.1. Cikgu dah buat dah tadi. Cikgu dah buat tadi. Terangkan maksud, cikgu dah buat. Tulis dah. Praktis. Lepas nota yang tadi banyak-banyak tadi, kamu buat praktis formatif 2.1. Okey, nombor 1. Cikgu kena salin soalan ke? Tak payah. Okey, tak payah. So, CPR tadi apa? Sekali lagi. CPR adalah bantuan. Bantuan apa? Bantuan kecemasan. Ialah, tulis. Cikgu tulis lagi sekali. Bantuan kecemasan. Okey. Bantuan kecemasan melibatkan tekanan dekat mana? Di bahagian dada. Dan bantuan pernafasan. Okey. Dan hembusan ke mulut. Ke mulut. Dah. Siap. Okey, nombor 1 dah. Berikan 3 situasi. Tadi kenapa? Tolong. Serangan jantung. Lagi apa? Renjatan elektrik. Ataupun kena lemas. Senang. Okey, atas tadi dah ada nota. Okey, kemudian pada satu hari, Mutu dan ayahnya sedang menonton TV. Tiba-tiba ayah dia terkena serangan jantung. Okey, boleh tak Mutu dia bagi CPR? Boleh. Boleh. Kamu tulislah. Okey, soalan nombor 3 ni. Okey, kamu cakap. Okey, boleh. Okey. Okey, kerana untuk menghasilkan peredaran darah.
Okey, sebab dia nak pastikan peredaran darah dia kembali baik. Okey, dia kata, jika anda tidak pernah mengetahui kaedah, boleh ke kamu bagi? Tak boleh. Okey, ini soalan nombor 4, ini soalan nombor 3. Okey, tidak boleh. Sebab apa? Tak boleh. Sebab, okey, kalau kamu salah bagi, okey, sekiranya salah beri, kemungkinan akan mendatangkan kecederaan. Okey. Minta tolong atau telefon 999. Okey, itu sahaja. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Okey, nanti minggu depan kita akan jumpa sekali lagi. Okey, untuk nota 2.2 pula. Okey, untuk yang kita nak belajar untuk minggu depan adalah 2.2 Hamlet maneuver. Okey, terima kasih sebab hadir ke dalam kelas saya. Dan jangan lupa untuk buatkan nota dan latihan. Cikgu dah bagi nota macam mana nak buat. Dan cikgu juga bagi latihan bagaimana nak jawab. Jawapan sahaja. So, pastikan kamu semua siapkanlah kerja yang ada. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.